Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Nama saya Muhammad Adam Nur Iman bin Muhammad Sobri dan nombor matrik saya 10DAT24F1082 dan saya dari kelas DAT 1P. Baiklah, tajuk utama bagi projek kami adalah jenayah cyber. Apakah yang dimaksudkan oleh jenayah cyber? Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan juga internet. Persoalannya di sini, apakah punca dan impak berlakunya jenayah cyber dan isu-isu jenayah cyber yang berlaku di negara kita? Sebelum kita melanjutkan perbincangan, ayolah kita menonton video yang telah saya sediakan. Video ini saya ambil daripada akaun TikTok rasmi Astro Awani. Undang-undang dan akta berkaitan jenayah cyber sudah wujud, namun perlu diperketatkan dengan hukuman lebih berat. Pandangan itu disuarakan pakar keselamatan rangkaian dan maklumat UPM Prof. Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain yang turut mencadangkan setiap jenayah cyber diperincikan dan dihukum di bawah undang-undang berbeza. Jelasnya jenayah cyber boleh dibahagikan kepada beberapa elemen, antaranya buli cyber, pelaburan meragukan dan penipuan yang seharusnya dihukum dengan akta berbeza. Menurutnya, beliau juga mencadangkan pemilik media sosial yang melakukan jenayah dikenakan hukuman seperti penalti, bahkan penjara seperti diamalkan beberapa negara. Jadi kita boleh lihat macam mana kalau di US sendiri pun bila mana pelayan media sosial telah melakukan sebarang tindakan yang salah di sudut undang-undang terhadap pengguna media sosial, maka mereka dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan negara Perancis, antara negara pertama di Europe yang telah memperkenalkan sebarang influencer yang salah membawa konten-kontennya, membawa hasutan yang salah dan barangnya pun tidak benar dan tidak sahih, maka akan dipertanggungjawabkan dan dikenakan penalti iaitu €300,000 berserta dengan 2 tahun penjara. Jelasnya, jika kerajaan benar-benar mahu memerangi jenayah cyber, akta perlu ditambah baik atau wujudkan akta baru kerana jenayah cyber sentiasa berkembang dari tahun ke tahun. Beliau berkata demikian dalam siaran langsung pantau agenda reformasi disiarkan Astro Awani pada Rabu. Sebagai rumusan, video tadi menyatakan dengan jelasnya bahawa kerajaan sejak daripada dulu lagi telah pun berusaha untuk menangani jenayah cyber di negara kita. Namun, saban hari, jenayah cyber semakin berkembang. Oleh itu, golongan intelektual telah pun memberi cadangan agar kerajaan memperketatkan undang-undang jenayah cyber di negara kita. Sebagai contohnya, memberikan hukuman penalti ataupun hukuman penjara kepada pesalah jenayah cyber seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara luar seperti Amerika Syarikat dan Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Engineer bin Muhammad Azim dari kelas DAT 1B. Nombor pendaftaran 10DAT24F1091. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang punca berlakunya cyberbullying. Okey, yang pertama adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Okey, dari keratan akhbar yang saya dapat menunjukkan bahawa lebih daripada 175,000 pelajar sekolah dibuli kerana disebabkan oleh ketidakpuas hati, gadget-gadget daripada rakan-rakan sebaya mereka. Selain itu juga para pelajar juga lebih terdedah kepada media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram yang memudahkan mereka untuk terkenal cyberbully. B untuk bully. Di sekolah, usik-mengusik itu memang perkara yang biasa. Tapi ada yang melampaui batas sehingga ianya menjadi kes bully. Ini boleh berlaku di mana-mana sekolah. Malangnya, dengan adanya internet dan media sosial, pembulian ini boleh berterusan walaupun anda semua sudah pulang ke rumah. Inilah bahayanya bully cyber. Dalam keadaan sebegini, penting untuk kita tahu apa yang perlu dibuat untuk menanganinya. Jangan biarkan ianya berterusan.
Bongok, bongok, bongok. B untuk bebal, untuk bebal, untuk bebal. B untuk bengong, bengong. B untuk busuk, busuk, busuk. Buat bodoh sebab masa kecil mak dia selalu pukul dia. Jika anda menjadi mangsa pembulian cyber, jangan dibiarkan saja. Punca cyberbully yang kedua adalah kurang pendidikan mengenai internet. Okey, seperti yang kita tahu, dalam internet juga kita mempunyai peraturan yang disediakan. Tetapi ramai yang tidak sedar tentang kesan negatif atau undang-undang berkaitan internet seperti bully cyber. Antara etika ketika melayari internet adalah berhemah dalam memberi pandangan terhadap orang lain, seperti berkata benda yang baik-baik sahaja kepada orang lain dan tidak mengguris hati seseorang tersebut dalam media sosial, seperti mencaci dan mengumpat beliau dalam sosial media dan lain-lain. Hal ini kerana ia dapat menyebabkan timbul berbagai isu seperti kemarahan, pergaduhan dan lain-lain lagi. Selain itu juga kita perlu menjaga keselamatan dalam internet. Dengan melayari internet, kita juga perlu menjaga keselamatan seperti menggunakan kata laluan yang kukuh di setiap media sosial yang kita layari ataupun website-website kita layari. Ada sekali punca cyberbully adalah masalah kendiri. Masalah kendiri ini terjadi apabila seseorang individu yang mempunyai masalah sendiri, tetapi mereka meluahkan perasaan tersebut dengan cara membuli orang lain dalam media sosial atau website-website yang lain. Hal ini kerana mereka membuat sedemikian kerana dengan cara tersebut mungkin mereka dapat menghilangkan tekanan mereka atau dapat mengembirakan diri mereka sendiri. Sewajarnya mereka tidak boleh berbuat demikian jika mereka ada masalah sendiri seperti stres ataupun masalah-masalah yang tertentu. Mereka perlu hilangkan masalah tersebut dengan cara yang lain seperti beriadah ataupun melakukan perkara-perkara yang positif dan tidak melakukan perkara yang negatif seperti cyberbully. Kesimpulannya, punca-punca cyberbully perlu dibantras kerana ia dapat memudaratkan kepada setiap pengguna media sosial ataupun website-website yang ada di dalam internet. Oleh itu, saya bercadang pihak berkuasa perlu menekankan kepada rakyat Malaysia untuk mengambil berat tentang etika dalam melayari internet agar tidak berlakunya perkara-perkara sedemikian. Saya selalu mengejek begini ke anak-anak, nak kamu pegang handphone berapa? 8 jam, 12 jam sehari kata dia. Tahu nggak, lebih dari 2 jam sehari itu berpotensi mengalami gangguan jiwa. Kamu pegang tangan ibumu, tangan bapakmu berapa? Ya paling 30 second, 1 menit, 2 menit kalau mau berangkat sekolah atau minta uang gitu kan. Lalu saya bercanda, saya bilang, kalau handphonemu mati bisa di-charge nggak? Bisa. Ayah ibumu meninggal bisa kamu charge nggak? Enggak. Saya menghajar ke situ. Tapi saya bertemu dengan satu anak yang bisa menjawab dengan luar biasa dan memukul saya. Ya, saya 8 jam. Ibu bapak saya 12 jam dan gak pernah pegang kepala saya. Wow. Tadinya saya ingin memancing anak itu untuk lebih banyak dong sentuh bapak ibu. Tapi ini bapak ibunya yang tidak pernah menyentuh anaknya. Itu yang saya karena udah kecanduan gadget juga dan ketidakhadiran. Jadi dia secara fisik hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zunaji bin Nurisan, boleh dipanggil sebagai Zul. Nombor metrik 10 DAT24F 1090. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan idea-idea dan topik-topik yang menarik mengenai jenis cyber ini. Tanpa melengahkan masa lagi, sekarang saya akan memberikan saya punya topik, iaitu impak-impak negatif jenis cyber terhadap negara, masyarakat dan individu. Seperti yang kita tahu, teknologi pada masa kini telah menguasai dunia ini.
bukan sahaja di dalam Malaysia, tapi ia juga di luar negara. Boleh dikatakan di satu dunia, teknologi ini seperti benda yang wajib seperti udara, makanan, tempat tinggal dan lain-lain lagi. Dengan itu, saya ingin memberikan kesan-kesan negatif yang pertama terhadap individu. Apabila seseorang itu menjadi mangsa jenayah bully cyber ini, seseorang itu mungkin akan mengalami masalah kesihatan mental. Mengapa saya berkata demikian? Seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu mempunyai tekanan atau kemurungan dan stres terhadap sesuatu perkara, beliau mungkin akan menjadi tidak betul atau stres dengan sesuatu perkara yang akan menyebabkan kesihatan mental beliau akan jatuh dengan sangat cepat. Mari kita pergi ke kesan negatif yang kedua, iaitu prestasi akademik seseorang tersebut ataupun prestasi kerja dan akademik seseorang tersebut akan jatuh. Mengapa saya berkata demikian? Apabila seseorang itu mempunyai gangguan emosi seperti yang dikatakan tadi, iaitu mempunyai kesihatan mental yang buruk, mungkin seseorang tersebut tidak akan membuat sesuatu tugas, sama ada tugas sekolah, tugas kerja ataupun assignment yang penting. Mungkin seseorang tersebut tidak dapat membuatkan kerja atau assignment tersebut dengan baik kerana mempunyai masalah-masalah yang dalam, masalah-masalah yang tidak diketahui oleh orang. Hal ini akan menyebabkan prestasi seseorang tersebut merosot dan mungkin akan memburukkan imej individu tersebut. Seterusnya, mari kita pergi ke impak negatif yang buruk terhadap negara, iaitu impak negatif yang ketiga. Impak negatif ketiga ialah peningkatan jenayah cyber dalam sesebuah negara. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana apabila terdapat berlaku suatu perkara yang buruk ataupun kes yang melibatkan bunuh diri ataupun melibatkan pembunuhan, melibatkan suatu perkara yang buruk, ini akan memberikan imej yang buruk terhadap sesebuah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Hal ini menyebabkan banyak negara dari luar, dari serata dunia yang memandang Malaysia sebagai negara yang indah dengan budi pekerti, dengan perkara-perkara yang baik terhadap yang Malaysia telah lakukan. Dengan statistik ataupun kes-kes yang melibatkan jenayah cyber ini akan menyebabkan pandangan negatif terhadap orang luar terhadap negara Malaysia. Ini menyebabkan negara Malaysia mungkin tidak akan didatangi oleh pelancong asing ataupun pelancong-pelancong di luar negara yang akan menyebabkan ekonomi negara Malaysia yang semakin meningkat. Mari kita ke impak yang terakhir, iaitu impak negatif terhadap masyarakat. Apakah dia? Iaitu peningkatan ketegangan sosial dalam masyarakat. Apabila sesebuah kawasan tersebut mempunyai banyak kes jenayah yang melibatkan teknologi, ini akan menyebabkan masyarakat antara satu sama lain tidak mempunyai hubungan yang baik ataupun tidak mempunyai kepercayaan antara satu sama lain. Mengapa? Hal ini kerana seperti yang dikatakan tadi, jenayah cyber ini merupakan jenayah yang tanpa bertopengkan. Maksud saya ialah jenayah yang kita tidak tahu siapakah pelaku jenayah tersebut. Masyarakat tidak bersatu padu ataupun tidak mempunyai hubungan yang baik, ini akan menyebabkan perpaduan di negara Malaysia ini akan jatuh, dan mungkin peristiwa 13 Mei 1969 akan berlaku yang di mana merupakan titik hitam di negara Malaysia ini. Sama-sama kita elakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar Firdaus Sulaiman Nasri. Nombor metrik saya ialah 10 DFT24 F1085. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang isu semasa berkaitan jenayah cyber di Malaysia. Okey, pertama sekali ialah serangan ransomware. Serangan ransomware ni penjenayah mereka menyekat akses atau data sebuah syarikat. Okay, mereka ni akan meminta uang tebusan kepada syarikat-syarikat tersebut. Beberapa agensi
besar ataupun syarikat besar ditarget oleh mereka. Okey, hal ini menyebabkan kerugian yang besar kepada syarikat-syarikat tersebut. Okey, isu seterusnya ialah penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian ni mereka menipu dari segi penipuan dalam pembelian online ataupun penipuan cinta dan penipuan pelaburan. Di mana mereka contohnya seperti penipuan dalam talian, ketika membeli mereka menipu barang-barang tersebut, di mana mereka di mana kita membeli barang tersebut dan barang tersebut tidak sampai kepada kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Alun Azhar, nombor bateri 102324F1046. Saya bersama dengan Puan Nur akan membincangkan mengenai isu jenayah cyber. Puan, bolehkah Puan menerangkan cara menghadapi masalah jenayah cyber di kalangan masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk menghadapi jenayah cyber, kita perlu memastikan keselamatan pribadi di alam maya. Ini bermula dengan penggunaan kata laluan yang kuat, iaitu gabungan huruf, nombor dan simbol yang susah diteka. Kata laluan yang lemah akan mudah diceroboh, jadi amat penting untuk memilih kata laluan yang sukar diteka dan tidak berkaitan dengan maklumat peribadi. Selain itu, perisian yang kita gunakan perlu sentiasa dikemas kini. Kemas kini ini biasanya mengandungi penambahbaikan keselamatan yang mampu menghalang penggoda daripada menggunakan kelemahan sistem. Kita juga perlu berhati-hati dengan pautan yang diterima, terutamanya jika datang dari sumber yang tidak dikenali. Pautan mencurigakan ini mungkin mengandungi perisian hasad yang boleh mencuri maklumat kita. Pengesahan 2 faktor atau 2FA juga sangat membantu. Ia menambah lapisan keselamatan dengan memastikan hanya kita yang boleh mengakses akaun walaupun ada orang lain yang tahu kata laluan kita. Kesedaran juga sangat penting, mengetahui jenis-jenis jenayah cyber seperti penipuan, pancingan, data phishing dan perisian hasad malware boleh membantu kita lebih berhati-hati dalam melindungi diri. Pasang perisian antivirus dan firewall juga boleh menyekat ancaman yang datang. Akhir sekali, jika menjadi mangsa jenayah cyber, kita perlu segera melaporkannya kepada pihak berkuasa seperti polis atau MCMC agar tindakan lanjut dapat diambil. Baiklah, terima kasih kerana telah membincangkan mengenai isu jenayah cyber tersebut. Sekian, terima kasih. Temubual pertama telah dilakukan oleh saudara Syahmi yang telah menemubual Puan Nur. Di dalam temubual ini, soalan yang telah dilontarkan adalah apakah cara untuk mengatasi masalah jenayah cyber dalam kalangan masyarakat? Jawapan yang telah diberikan oleh Puan Nur adalah kita hendaklah menjaga keselamatan peribadi dalam alam maya. Sebagai contoh, menggunakan kata laluan yang kuat, mengemas kini perisian yang kita gunakan dan berhati-hati dengan pautan yang diterima. Ini membuktikan bahawa masyarakat mempunyai pengetahuan tentang jenayah cyber. Ini ditentukan oleh Puan Nur sebagai wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Firdaus bin Nasri. Nombor metrik saya 10DAT24 F1085. Pagi hari ini saya akan interview seseorang. Saya akan menanyakan tentang projek saya. Okay, jom kita jumpa orang tu. Okey. Assalamualaikum cik. Nama cik bang? Nama saya Nasri. Okey. Saya akan baca statement ni. Okay. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi semakin mengundang peningkatan jenayah cyber dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Berikan pendapat anda tentang isu tersebut. Okey, isu keselamatan jenayah cyber ni banyak berkait dengan
beberapa faktor lah. Yang utamanya berkaitan dengan kurangnya pendidikan tentang jenayah cyber ni. Contohnya ramai orang ada phone, ya, ada IT, ada komputer, ada laptop, tapi ramai yang kurang didedahkan berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan, ya. Contohnya bila kita guna laman web kaitan dengan perbankan, kadang-kadang tu password ni banyak dikongsi dengan orang lain. Pada yang sama, password tu dibuat sama, ya, sama dengan benda lain. Mungkin benda tu boleh diciplak pada orang lain juga lah. So yang tu yang pertama. Yang kedua tu saya ingat pendedahan berkaitan dengan pendidikan cyber dan juga berkaitan dengan IT patut didedahkan di peringkat sekolah dan juga patut didedahkan pada orang awam juga lah, ya. Maksudnya kempen-kempen berkaitan dengan penggunaan IT secara selamat ataupun perbankan internet ataupun guna kaedah scan barcode ke secara selamat. Maksudnya isu ni kena didedahkan secara kerap lah. So di dekat sekolah pun sepatutnya kena ada satu syllabus berkaitan dengan keselamatan cyber. Itu je. Okey, terima kasih. Temubual kedua telah dilaksanakan oleh saudara Amir yang telah menemubual Encik Asri. Di dalam temubual ini, saudara Amir telah bertanya kepada Encik Asri tentang pendapat beliau tentang masalah jenayah cyber dalam kalangan masyarakat. Jawapan yang telah diberikan oleh Encik Asri adalah antara punca berlakunya jenayah cyber adalah kurangnya pendidikan dalam kalangan masyarakat tentang masalah jenayah cyber. Yang kedua, Encik Asri berkata bahawa pihak yang bertanggungjawab perlulah membuat kempen untuk memberikan kesedaran kepada orang awam dan terutamanya generasi muda di sekolah tentang bahayanya jenayah cyber. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang ialah sahabat saya Haizik, dan hari ini saya akan temu dengar dia mengenai satu topik yang telah saya dapat pada tugasan lah yang telah diberikan kepada saya. Okey, Haizik, boleh perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haizik Muhammad Jalil Bayu Kifli. Nombor matrik saya 10 DAF 74S 2007. Okey, saya ada sedikit soalan yang saya ingin tanyakan kepada anda. Okey, soalan ini berkaitan mengenai buli cyber. Okey, bolehkah anda beri sedikit pendapat anda mengenai buli cyber? Apa yang anda tahu mengenai buli cyber? Saya boleh katakan buli cyber adalah satu KL yang negatif. Dan boleh dikatakan benda ni satu jenayah yang orang tak tahu benda tu ada jenayah. Benda ni juga kita ada undang-undang daripada Malaysia kan. Jadi kita kalau boleh tak avoid, dan benda ni kalau boleh kita kena ambil serius. Itu akan kena saya. Temubual ketiga telah dilaksanakan oleh saudara Zul yang menemubual saudara Haizik. Di dalam temubual ini, saudara Zul bertanyakan kepada saudara Haizik tentang pendapat beliau tentang masalah jenayah cyber yang berlaku di negara kita. Saudara Haizik berkata, jenayah cyber merupakan suatu perkara yang negatif. Namun, dalam kalangan masyarakat, tidak ramai yang tahu bahawa perkara ini merupakan perkara yang buruk. Dan beliau juga berharap supaya orang ramai tidak melakukan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Alwi Razak, nombor matrik 10DAT24F1046. Saya akan buat pengurusan mengenai jenayah cyber di kalangan masyarakat Malaysia. Jenayah cyber adalah satu bentuk jenayah yang melibatkan penggunaan teknologi dan internet untuk melakukan perbuatan jenayah seperti penipuan, kecurian identiti, pemrograman serta penyebaran virus dan perincian hasad. Jenayah ini semakin berdurasa seiring dengan kemajuan teknologi di mana masyarakat kini semakin bergantung kepada internet dalam kehidupan seharian. Faktor-faktor yang mendorong jenayah cyber termaksudlah kurangnya kesedaran tentang keselamatan cyber, akses mudah kepada teknologi serta keinginan untuk keuntungan yang cepat. Jenayah cyber memberikan kesan negatif yang besar kepada individu dan masyarakat, termasuk kerugian kewangan, kehilangan maklumat pribadi dan ancaman kepada keselamatan serta privasi.
Langkah-langkah pencegahan jenayah cyber adalah penting untuk mengurangkan risiko jenayah ini di kalangan masyarakat. Antaranya ialah memiliki kampung keselamatan cyber, penggunaan perisian perlindungan dan pengawalan yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi. Usaha sama antara kerajaan, agensi keselamatan dan masyarakat amat diperlukan untuk mengatasi masalah jenayah cyber dan memastikan keselamatan cyber yang lebih baik bagi semua. Itu sahaja daripada rumusan yang saya buat. Sekian, terima kasih.